Buat atap Tan Sri Muhyiddin Yassin di hujung Ramadan dalam ucapannya bermadah. Zalim sangatkah kerajaan ini? Saudara-saudari, saya bukan zalim. Saya ambil keputusan ini ialah untuk lindungi nyawa saudara dan saudari. Saya faham dan sedar anda marah kepada saya, tetapi ini ikhtiar saya dan kerajaan untuk jaga nyawa saudara-saudari. Selebihnya saya serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, katanya. Aneh sungguh pemikiran pengkhianat langkah Sheraton ini. Kenapa ketika hati dibisik syaitan supaya melakukan kudeta, Muhyiddin tidak serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Bukankah ketika itu beliau sudah tahu dunia sedang diserang oleh COVID-19 yang amat berbahaya? Namun sebaliknya beliau melakukan tindakan yang dilarang oleh Islam, iaitu memberontak pemerintah yang baik, yang tidak menyeru ke arah kemungkaran, yang sedang bertukus lumus berperang untuk menyelamatkan nyawa rakyat ketika itu. Kini, setelah setahun kerajaan Muhyiddin yang bergayut di pagar istana gagal 100% dalam semua perkara. Gagal merancang sistem pendidikan anak-anak yang akan menjadi pelapis dan pemimpin masa depan negara. Gagal mengatasi kemurungan pelaburan langsung asing FDI yang akhirnya lari ke negara-negara jiran. Gagal menjaga nama baik Islam sehingga industri judi terus berkembang. Gagal memberi bantuan kepada peniaga-peniaga kecil sehingga mereka bungkus dan rakyat hilang mata pencarian. Gagal mengekang korupsi, malah mahu mengawal jentera penguatkuasa undang-undang agar mengikut telunjuk ahli politik. Gagal menguruskan keuangan negara sehingga dana kumpulan wang amanah negara KWAN terpaksa dijarah, kononnya untuk tujuan yang berkaitan dengan wabak COVID-19. Sedangkan dana tersebut adalah simpanan untuk generasi akan datang. Justru nyawa rakyat tidak juga selamat kerana Kabinet XXXL selama 70 orang termasuk dirinya sendiri adalah gerombolan kakistokrasi atau dalam bahasa Arab disebut sebagai Rabidah oleh Nabi SAW. Tiba-tiba Muhyiddin bertanya, zalim sangatkah kerajaan ini? Ingat lagi tak? Pada 22 September 2020, pelbagai media melaporkan kenyataan Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bahawa kerajaan memutuskan individu yang pulang dari Sabah tidak perlu menjalani kuarantin wajib 14 hari. Pada 6 Oktober 2020, Muhyiddin Yassin dilaporkan mengakui kempen pilihan raya negeri Sabah menjadi antara punca utama peningkatan kes COVID-19 di negara ini. Sejak itu, lekuk penularan kes wabak COVID-19 yang mula landai kembali mencanak naik. Siapakah pula yang menjadi punca sehingga pilihan raya negeri Sabah itu terpaksa diadakan selepas Dewan Undangan Negeri Sabah dibubarkan pada 30 Julai 2020? Semua episod yang berlaku sehingga membawa kepada pilihan raya negeri Sabah itu dicatat oleh malaikat dan akan dibawa ke hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Jika kalian tidak merampas kuasa dan mengkhianati mandat rakyat, Kementerian Kesihatan Malaysia masih diterajui oleh ahli toksikologi Datuk Seri Zulkifli Ahmad. Justru negara tidak akan menderita wabak ini begitu lama. Kita akan bangkit dengan bangga sebagaimana jiran kita Singapura dan Indonesia. Sebaliknya kita hanya ada Menteri Aiswam dan 2 timbalan menteri yang hilang dari radar. Satu dunia nampak ini kerajaan yang sangat gagal. Tolong jangan hina rakyat dengan soalan zalim sangatkah kerajaan ini.